Tengok timing masing Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Assalamualaikum. Aidil bin Ridwan, nombor matrik A185735. InsyaAllah kawan-kawan, saya akan menerangkan ataupun membahaskan sedikit isu berkaitan dengan isu semasa yang berkaitan dengan hangat diperkatakan berkaitan dengan tauliah. Isu pentauliahan mengajar agama Islam yang sering berlaku, isu-isu terkini berkaitan dengan tauliah. Baik, insyaAllah. Apa yang saya akan membahaskan ataupun apa yang saya akan bentangkan, huraikan idea-idea berkaitan dengan isu tauliah ini. Okey. Sebelum itu, saya secara nyatanya amat menyokong isu berkaitan dengan pentauliahan ini, yang mana perlunya pentauliahan ini bagi mengajar agama Islam. Okey, awalnya saya akan menerangkan apa itu tauliah. Okey, sedikit tauliah dalam bidang agama, khususnya dalam bidang agama, ialah suatu surat ataupun perlantikan yang diberikan oleh pihak berkuasa agama kepada seseorang individu yang ingin mengajar dalam bidang agama. Tidak kira sama ada ceramah, motivasi, pembentangan kertas kerja, kuliah atau sebagainya. Yang keduanya, mengapa tauliah ini adalah satu perkara yang amat perlu? Kerana tauliah ini ialah suatu enakmen ataupun undang-undang. Seperti mana saya ambil contoh dalam enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2003 pindaan 2016, yang mana seseorang yang hendak mengajar agama mesti mempunyai tauliah untuk mengajar agama. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa tauliah ini satu perkara yang amat penting? Kerana apa? Kita ambil kisah, sebagaimana saya buka dengan suatu kisah. Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negara Yaman. Baginda terlebih dahulu bertanyakan beberapa soalan kepada Muaz berdasarkan sabdanya yang berikut. Apa yang dikatakan kepada Muaz? Baginda berkata, dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat dalam kitabullah. Nabi berkata, jikalau tiada dalam kitabullah, maka Muaz menjawab, aku akan berhukum melalui sunnah Rasulullah, iaitu hadis. Jikalau tiada, maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan ijtihad aku sendiri. Maka Nabi berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Hadis ini ialah riwayat Imam Tirmizi. Nak mengatakan apa, kawan-kawan? Nak mengatakan bahawa Nabi pun dia checklist ataupun dia mesti tapis dulu untuk disaring dulu untuk memberikan, untuk memilih seseorang yang mengajar yang mengajar satu benda agama, mesti mempunyai kelayakan, mesti mempunyai ilmu. Kita ambil contoh seperti kisah tadi kan. Okey, itu sedikit info yang saya ingin memberitahu. Jikalau sesuatu perkara ini tidak tidak dilakukan, iaitu tauliah ini tidak diberikan ataupun tidak ditapis, maka agama kita ini akan rosak ataupun musnah. Sebagai contoh, saya ambil sedikit untuk mukadimah ni, mengapa tauliah ni ialah perlu, sedikit 1 minit saya berikan, ialah tauliah ini ialah salah satu maqasid syariah, iaitu dalam maqasid ada banyak, salah satunya ialah hifzuddin, iaitu menjaga agama, memelihara agama Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah ialah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maksud agama yang diridai oleh Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Okey, itu mukadimah daripada saya. Yang pertamanya saya ingin beritahu tauliah ini sesuatu perkara yang amat perlu. Kerana apa? Kerana ialah enakmen ataupun undang-undang daripada Jabatan Agama Islam. Yang kedua, tauliah ni kenapa perlu? Untuk menapis supaya tidak berlakunya kerosakan ataupun penyelewengan dalam seseorang menyampaikan agama Islam, kerana ini adalah maqasid syariah yang amat penting, iaitu hifzuddin, menjaga agama. Sekian dari saya. Untuk pengenalan yang pertama ini, boleh diteruskan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Aidil. Saya Muhammad Ukasha bin Azhari, nombor matrik A185727, akan memulakan pandangan balas kepada hujah Aidil sebentar tadi. Jadi saya nak mulakan dengan sebagai pendahuluan. Asasnya atau prinsipnya saya bersetuju dengan pandangan daripada Aidil sebentar tadi, iaitu tauliah ini merupakan enactment
ia telah pun menjadi undang-undang yang dikuatkuasakan untuk mengawal kandungan pengajaran yang disampaikan oleh guru yang menyampaikan ilmu, sama ada di masjid ataupun surau. Namun demikian, jika kita melihat penguatkuasaan tauliah itu seperti yang ada sekarang, ini saya nak mulakan dengan hujah pertama lah. Maka saya tidak bersetuju kerana ia menyekat perkembangan dakwah yang meraihkan perbezaan pandangan. Itu yang pertama. Maksudnya, jika pandangan ataupun pengajaran yang disampaikan itu berbeza tetapi masih dalam kerangka yang dibenarkan. Sebagai contoh, perbezaan pandangan fiqh menurut mazhab yang berlainan. Ini baru nak menyampaikan perbezaan. Bukanlah maksudnya bila kita sampai itu, kita nak pendengar ataupun jemaah di surat masjid itu terus amalkan. Tidak. Sebagai satu pendedahan bahawa ada perbezaan dalam beberapa perkara antara mazhab yang ada dalam Islam. Nak cerita wujudnya perbezaan itu saja, bukanlah maksudnya mesti buat. Maknanya sebab berbeza sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Saya pun tak setuju kalau tujuan pengajaran itu ialah untuk menimbulkan perpecahan. Itu kita tak setujulah. Cuma kalau sekadar untuk terhad kepada mendedahkan perbezaan itu wujud, maka saya fikir itu tidak perlu disekat dengan adanya pentauliahan yang ketat lah. Sebab dari sudut pengajaran itu, kita boleh sahkan bahawa yang mengajar itu mereka ada kelayakan, maknanya ada latar belakang pendidikan yang menjurus kepada mereka ada autoriti untuk menyampaikan ilmu. Tinggal lagi apabila timbul isu yang dibawa oleh beberapa penyampai yang dilihat tidak ada autoriti kelayakan dari segi pendidikan yang wajar, kemudian menimbulkan pula polemik, mendedahkan kepada perbezaan yang bawa kepada pecahan, maka di situlah datangnya keperluan kepada tauliah. Maknanya perlu kepada penguatkuasaan undang-undang. Jadi asasnya tauliah ini tidak seharusnya menyekat perbezaan pandangan dari sudut ilmu, kerana dengan adanya perbezaan dalam ilmu itulah yang membawa kepada pemikiran yang lebih luas, terutamanya dalam soal fiqh. Walau bagaimanapun, kita juga setuju bahawa dalam akidah memang kita kena tegaslah. Cuma dalam fiqh ni ada keluasan supaya kita boleh menzahirkan betapa rahmatnya Islam dalam meraihkan perbezaan gaya hidup manusia. Itu yang pertama. Maksudnya, saya ringkaskan yang pertama tu, tauliah ini ada ketikanya dia akan menyekat perkembangan ilmu itu sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya berpandangan bahawa tauliah ini, kalaupun perlu ataupun kita anggaplah ia wajib dikuatkuasakan, maka ia tidak seharusnya pergi kepada semua orang. Ia selayaknya pergi kepada mereka yang tidak ada latar belakang yang formal sebagai contoh dalam bidang agama. Sebagai contoh, katalah A ni belajar dia punya kelulusan dalam bidang engineering misalnya, tetapi ada minat untuk menyampaikan agama. Malah sebahagian masyarakat yang kenal pun panggil beliau ustaz sebagai contoh. Jadi golongan yang seperti ini, maka wajarlah mereka ni ada tauliah. Adapun mereka yang sudah ada pengajian latar belakang pengajian agama, perlu kepada mungkin saya makan yang ringkas ataupun yang cukup sekadar untuk mengesahkan bahawa betul pengajian itu telah pun tamat dan beliau disahkan telah belajar, maka ijazah ataupun sijil akademik itu pun sudah memadai.
Sebab apabila kita mengenakan satu peraturan untuk semua orang, dia akan istilahnya menyekat perkara-perkara yang mungkin akan ada kebaikan untuk masyarakat awam. Jadi dua perkara yang saya nak sentuhkan, saya ringkaskan bahawa pertama, tauliah ini boleh menyekat perkembangan dakwah, dan kedua, tauliah ini sepatutnya tidak kepada semua orang tetapi hanya kepada orang yang tertentu. Dan kita tak nafikan, memang ada sebahagian yang telah pun diberikan tauliah tidak menunjukkan prestasi seperti mana yang diharapkan oleh pemberi tauliah. Itu kita tak nafikan, tetapi ia tidak boleh menjadi alasan untuk kita menyekat guru ataupun penceramah lain yang ikhlas dalam mengajar, pengajarannya lebih berkesan, sehingga kita boleh sehingga ia berpotensi untuk menyekat ataupun menghalang perkembangan pemikiran yang lebih luas. Jadi ada pun kita tak nafikanlah kepentingan tauliah ini, kerana tauliah ini dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Jadi guru yang diberi tauliah ini ialah mereka dianggap sebagai mewakili Jabatan Mufti untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Jadi sudah pastilah tanggungjawab itu kena ada. Walau bagaimanapun akan datang ataupun kita boleh sarankan supaya tauliah ini diberikan kepada orang yang tidak daripada latar belakang pendidikan agama. Wallahualam. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada sahabat sekalian. Saya Nasir Ulwan bin Mustafa A185853. Baik. Saya berpandangan bahawa tauliah mengajar agama ini tidak relevan dalam penyampaian ceramah agama ataupun pengajaran agama di mana-mana tempat seperti masjid, masjid, surau atau sebagainya. Dan saya akan kongsikan beberapa perkara yang saya rasa perlu untuk kita fikirkan sama-sama. Baik, yang pertama, kita perlu menyedari bahawa memiliki tauliah tidak semestinya mencerminkan tahap pemahaman atau penghayatan agama seseorang. Seseorang yang tidak mempunyai tauliah secara formal tetapi mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran agama mungkin boleh menyampaikan pesanan dengan lebih efektif daripada seseorang yang hanya mempunyai tauliah tanpa pemahaman yang mendalam tentang sesuatu ilmu tersebut. Seterusnya, syarat tauliah sebenarnya menghalang kreativiti dalam penyampaian ajaran agama. Kadang-kadang pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ilmu agama serta pesan-pesan agama adalah lebih menarik dan mudah difahami oleh pendengar. Walaupun kadang-kala individu itu tidak mempunyai tauliah secara formal. Seterusnya, kita perlu juga mengakui bahawa pengetahuan agama boleh diperolehi melalui pelbagai cara. Syarat tauliah mungkin tidak selaras dengan realiti bahawa pengetahuan agama boleh difahami melalui kajian yang mendalam, pengalaman hidup, refleksi spiritual yang mungkin tidak selalu kita lihat dalam sijil rasmi itu sendiri, iaitu tauliah. Dan yang terakhir, untuk memahami keperluan masyarakat, kita perlu melihat cabaran dan realiti masyarakat masa kini. Adakah tauliah saja mencukupi untuk menghadapi isu-isu kontemporari, atau patutkah kita juga menekankan pemahaman yang sesuai dengan situasi dan pengetahuan umum? Baik, sebagai penutup pusingan pertama, saya ingin menegaskan bahawa tauliah
bukanlah satu-satunya penentu kelayakan seseorang dalam menyampaikan ceramah agama atau mengajar agama. Pemahaman yang mendalam serta kreativiti dan pengiktirafan terhadap pelbagai pengetahuan agama dan kefahaman terhadap realiti masyarakat adalah faktor-faktor yang harusnya kita hargai lebih dari sekadar sijil formal itu sendiri, iaitu tauliah. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih kepada sahabat saya iaitu Ukashah dan juga Nasih. Saya ingin sedikit dalam sesi yang kedua ini, pusingan kedua ini, saya ingin memberi respon kepada yang pertama daripada sahabat saya iaitu saudara Ukashah yang mengatakan tauliah ini tidak tauliah ini menyekat. Maka saya ingin memberi respon bahawa tauliah ini sebenarnya saudara, ia tidak menyekat. Tetapi tauliah ini hanyalah untuk memelihara agama kita daripada penyebaran ajaran yang salah. Dalam agama ini, ataupun kita ambil sedia maklum, ada juga ahli-ahli ustaz-ustaz atau ustaz-ustazah kita yang mana kita sedia maklum dia mempunyai ilmu. Cumanya jikalau dia tidak mempunyai tauliah, maka bagi saya tidak salah untuk dia memohon tauliah. Sekiranya dia tidak memohon tauliah dengan beranggapan bahawa tauliah ini menyekat, maka agak salah. Kerana apa? Okey, saya terangkan yang pertama. Tauliah ini hendak mengelakkan daripada mengajar ajaran yang salah. Seperti mana ada ustaz-ustazan kita sedia maklum menggunakan hadis-hadis palsu di dalam ceramah-ceramah beliau. Maka hadis-hadis palsu inilah satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Kerana apa? Kerana dia seorang agamawan tapi dia menggunakan hadis-hadis palsu untuk menyedapkan dia punya ceramah. Sebab itu saya mengatakan tauliah ini bukan untuk menyekat tapi untuk mencantikkan, untuk memelihara ajaran agama Islam tersebut. Yang kedua, selain pada munculnya hadis-hadis palsu yang kita tahu seperti mana hadis Nabi. Hadis palsu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, siapa yang berdusta ke atas namaku, maka sedialah tempatnya di dalam neraka. Yang kedua, kisah-kisah Israiliyat. Jikalau tauliah ini tidak diberikan, semua yang saya berikan ni adalah berkaitan dengan orang-orang agamawan tetapi menyampai ajaran yang agak menyeleweng sedikit, menyimpang sedikit. Yang kedua, munculnya kisah-kisah Israiliyat yang melampau-melampau. Yang ketiga, munculnya ajaran sesat. Okey, ajaran sesatnya kita khawatir bukan golongan agamawan. Kita khawatir, kita risau, kita amat takut ajaran sesat ini dibawa sendiri oleh orang agamawan yang tidak ditapis dengan tauliah. Baik, yang kedua saya ingin memberi respon sedikit berkaitan dengan apa yang dikatakan, poin yang dikatakan oleh sahabat saya iaitu Nasih. Berkaitan dengan tauliah ini tidak relevan. Okey, sedikit saya hendak memberi respon kepada tauliah ini tidak relevan. Pendapat saya ia tidak betul. Mengapa saudara? Okey, kerana tauliah ini sentiasa kekal relevan. Kerana apa? Kita ambil pada zaman kisah Saidina Ali. Saidina Ali bin Abi Talib dengan Imam Hasan Al-Basri, kita ambil contoh. Seperti bin Abi Talib pernah bertanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dengan katanya, apa dia kata? Dia bertanya, apakah tiang seri bagi agama? Jawab Hasan Al-Basri, sifat wara'. Tanya Saidina Ali lagi, apa pula yang merosakkan agama? Jawab Hasan Al-Basri, sifat tamak. Maka Saidina Ali pun berkata, duduklah kamu, orang seperti kamulah yang layak untuk berbicara ke atas manusia. Kisah ini dirakamkan dalam Iqah Al-Himam fi Syarh Al-Hikam. Yang saya nak ambil poin saudara bahawa kisah daripada Saidina Ali dengan Imam Hasan Al-Basri ni, maksudnya dia sebelum sesuatu dia nak lantik seseorang itu bercakap berkaitan khususnya dalam bidang agama, dia menguji dulu. Maka kalau saya menyentuh poin daripada saudara saya Nasih tadi mengatakan tidak relevan, maka pada zaman tabi'in lagi, perkara sebegini sudah ada. Cuma ia tidak digazetkan sebagai enactment, tapi ia tetap dikategorikan sebagai tauliah, tapi tauliah yang berbeza pada zaman tersebut. Okey, itu sedikit daripada saya. Saya menyentuh yang pertama daripada saudara Ukashah berkaitan dengan tauliah ini menyekat. Saya ingin mengatakan ia tidak menyekat. Bahkan ia memberi laluan yang baik, cuma ia hanya satu garisan panduan untuk tidak menyimpang.
supaya tidak mengajar agama itu menyimpang daripada yang sebenarnya. Yang kedua, saya sentuh respon dari saudara Nasih berkaitan dengan tauliah itu tidak relevan. Bagi saya ia kekal relevan kerana pada zaman Rasulullah, seperti mana saya buat kisah Sayyidina Muaz tadi, bawa kepada zaman tabi' dan juga tabi'in, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Maka itu respon saya yang kedua. Sedikit, saya masa dalam 2 minit. Okey, mengapa tauliah ini perlu? Kerana apa? Seseorang yang benar-benar layak dan sesuai sahaja untuk mengajar agama. Okey, seseorang yang benar-benar layak. Maka jika seseorang itu rasa diri dia layak, maka dia perlu meminta tauliah. Tak kiralah dia seorang ustazah yang popular ataupun tidak, maka dia mesti mengambil tauliah. Sebagai apa? Sebagai ialah supaya jikalau dia layak, dia tidak perlu risau. Kerana apa? Jikalau ada tauliah dan dia mengajar satu benda yang menyimpang, maka tauliahnya boleh ditarik balik. Sekiranya dia tidak mempunyai tauliah, tidak boleh dikawal ataupun tidak boleh dipantau apa yang diajarkannya. Okey, sedikit yang kedua, untuk mengekang penyebaran ajaran atau fahaman yang menyeleweng. Seperti saya katakan tadi. Yang ketiga, sedikit, mengelak sesuatu perkara yang boleh menimbulkan kontroversi. Seperti mana kita tahu, jika seseorang tidak memiliki tauliah, ia tidak dipantau, maka dia akan bebas mengatakan apa yang hendak dikata. Namun, jika seseorang itu mempunyai tauliah, dia akan berhati-hati kerana apa? Dia tahu setiap kata-kata yang diucapkan, dicakapkan ataupun diberikan, maka ia akan dinilai oleh badan autoriti agama. Okey, yang terakhir, untuk mencegah mana-mana pihak menggunakan platform ceramah untuk menghina ataupun mengaibkan orang. Itu sedikit daripada saya. Sekian, boleh sambung. Ada masa lagi kan? Nampak macam nak bahas panjang ni. Ada masa Baik, lagi? terima kasih Aidil. Masa lagi kan? Boleh. Boleh ikut okey. Sambil-sambil ni Boleh kan. lagi. Berapa minit lagi ya? Berapa masa Nasib? lagi? Nasib? Ada masa lagi. Ada lagi ya? Okey, Berapa baik. Berapa masa lagi? Tak pasti, tak nampak pula. Tak apa minit? nanti Tak apa, kita boleh insyaAllah. baik. Terima kasih Aidil dengan Nasir. Pertama, saya kongsikan situasi di Perak lah. Dalam tempoh tahun 2023 ni, seingat saya sejak, kalau tak salah selepas raya tahun ni, lebih kurang bulan 5 dan sehingga sekarang lah. Tempoh itu boleh dikatakan tempoh pembersihan. Penceramah yang tidak bertauliah, tidak dibenarkan menyampaikan pengajaran di masjid atau surau. Jadi ada seorang kawan saya ni, ilmunya tinggi, hebat. Ada masjid yang ikut peraturan tu, maknanya tak benarkan ustaz ni mengajar. Jadi bila ustaz ni tak mengajar, dia jadi macam mana? Yalah, walaupun kawan kita tapi kita anggap macam tok guru lah kan. Pasal ilmunya kan, dengan akhlaknya. Kita rasa sangat rugi sebab dia dah tak boleh mengajar kan. Kemudian pula kalau proses di Perak ini, tauliah dia nak ambil setahun. Fasa 1 ujian tulis, fasa kedua ujian lisan, fasa ketiga kursus 2 hari. Komplit 3 tu baru dapat tauliah. Itu dalam tempoh setahun. Jadi kalau tempoh yang lama ini dia terus diamalkan, memanglah sekali dia tauliah tu ramailah dekat 100 orang kan. Tapi tempoh yang 1 tahun tu bagaimana dengan mereka yang berkelayakan tetapi dia tidak diberikan istilahnya kebenaran ataupun autoriti daripada Jabatan Mufti untuk menyampaikan ilmu. Sudah pasti satu yang merugikan lah. Bayangkan kalau itu baru yang saya kena seorang, kalau ada lagi kan banyak tempat. Maknanya bila guru-guru ni dia disyaratkan untuk ada tauliah, maka masjid kita ni terpaksalah cari, mungkin guru lain nak cari kenal tak kenal ni bukanlah boleh selesai dalam masa yang singkat. Itu belum tolak lagi guru yang dah ada tauliah tapi tak boleh datang. Kan ada kecemasan, ada tak sihat, kan ada halangan lain. Jadi kalau dalam seminggu tu 7 hari, kalau maghrib, kalau ada masjid yang aktif tu maghrib dan isyak kuliah, baru 14 kali. Kalau masjid yang berselang-selang, kalau masjid yang aktif dia tambahlah kuliah duha ataupun kuliah untuk muslimat. Jadi dia berkembang lah.
Tapi tak semua yang begitu. Itu satu. Yang kedua, pernah berlaku kes di Malaysia ni, saya tak ingat tahun 2000 belah-belah gitu 2010-11 begitu, di Selangor. Di Selangor yang menyampaikan ceramah tu ialah Mufti Perlis. Beliau ditahan oleh polis kerana mengajar tanpa tauliah. Kemudian ditangkap. Jadi orang kata tangkap tu macam peristiwa 98 lah, menangkap bekas Timbalan Perdana Menteri kan. Bukan begitu dengan senapang apa kan. Jadi esoknya dihadapkan ke mahkamah dan tiada wakil daripada Jabatan Agama untuk mendakwa. Jadi maksudnya alasan mengajar tanpa tauliah tu seolah jadi macam alat untuk kita kenakan orang. Bukan itu saja, baru ni, saya ingat tahun ni juga di Perlis berlaku kes yang sama kepada Ustaz Wadi Anwar. Jadi saya sebutkan dua kes ni sebabnya dua-dua ni dari kumpulan yang berbeza lah. Jadi bila tauliah ini, saya sebut awal tadi, tauliah ini menyekat dan sepatutnya hanya untuk orang tertentu. Bayangkan mereka ni ada kelayakan agama dan bila disabitkan kesalahan mengajar tanpa tauliah, bagaimana persepsi masyarakat terhadap mereka? Adakah mereka ini dianggap betul melanggar peraturan ataupun sebenarnya sepatutnya mereka ni ada, bukanlah kita kata pengecualian, tetapi kebenaran yang sama tetapi diberikan dengan cara yang kita kata lebih ringkas. Sebab di Perak berlaku memang ada sebahagian asatizah yang diberikan kita kata tauliah ini tanpa melalui proses yang saya sebutkan tadi. Jadi maksudnya perkara itu boleh dilakukan dengan budi bicara daripada Jabatan Mufti dan supaya lebih ramai orang boleh mengajar. Dan yang terakhir, kebimbangan saya ialah tauliah ini akhirnya dia menjadi senjata untuk menyekat orang yang berbeza dan juga untuk menyekat orang yang mungkinlah kita tak sealiran dengan kita. Asalnya tujuannya baiklah untuk mengawal kandungan pengajaran supaya tidak menyeleweng, tidak menggunakan hadis palsu. Ini betul, kita setuju. Cuma yang berlaku, yang dizahirkan ialah tauliah telah menjadi alat untuk mengenakan atau menyekat aliran yang berbeza, sedangkan aliran itu, pemikiran itu tidaklah terlalu ataupun tidaklah terkeluar daripada kerangka dunia Islam yang mengiktiraf. Sebagai contoh, kalau kita tengok di kalau kita tengok laman web Jabatan Mufti Wilayah misalnya, kalau sebelum ini fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu agak lunak dan meraihkan kepelbagaian dan ramai orang boleh merujuk kepada fatwa-fatwa daripada Jabatan Mufti Wilayah. Berbanding dengan sekarang, agak cenderung kepada satu aliran yang sebenarnya merugikanlah. Jadi sepatutnya dari segi keluasannya, tauliah ialah untuk orang yang mengajar dan Jabatan Mufti itu sepatutnya lebih luas. Dia meraihkan kepelbagaian supaya masyarakat atau umat Islam mendapat manfaat yang terbaiklah. Itu yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Terus pada Nasir kalau ada tambahan. Baik, saya teruskan. Memandangkan masa kita tak berapa nak banyak, saya ringkaskan poin-poin saya di pusingan kedua ni. Dengar? Baik. Baik, mari kita tinjau dan lihat isu semasa yang telah berlaku baru-baru ni, iaitu pandemik COVID-19 yang telah memaksa kita untuk beralih kepada teknologi dan penyampaian ceramah agama. Pada zaman ini, adakah tauliah masih menjadi penentu utama tentang ketulinan sesuatu ceramah agama, dan adakah masyarakat masih memilih tauliah sebagai kriteria utama dalam era di mana teknologi yang mana akses terhadap ilmu agama itu lebih luas, dan saya rasa teknologi yang semakin canggih membolehkan kita
menyaring serta menapis maklumat agama dengan lebih cekap tanpa bergantung sepenuhnya pada tauliah seseorang. Apakah kita boleh mengabaikan potensi teknologi uh, untuk menyampaikan ajaran agama tanpa mengorbankan kualiti dan ketulinannya? Seterusnya, saya juga suka untuk menyentuh tentang perlunya penerimaan atau penyesuaian terhadap pelbagai pendekatan penyampaian ilmu agama. Tidak semua ustaz atau ustazah ataupun penceramah mempunyai akses atau kemampuan untuk mendapatkan tauliah secara formal, dan adakah kita harus mengekang potensi guru agama yang berkemampuan tanpa tauliah, atau sebenarnya kita harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi uh, pengetahuan agama yang berkualiti kepada masyarakat. Baik, akhir sekali, saya merasakan bahawa teknologi memberikan peluang yang besar untuk menyampaikan ajaran agama tanpa terlalu menitik beratkan pada sijil yang formal, iaitu tauliah. Dan selain itu, kita perlu memastikan bahawa syarat ini tidak mencipta jurang yang 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 besar dalam akses terhadap sesuatu ilmu agama. Baik, terima kasih. Terus kepada Aidil. Okey, baik. Terima kasih Aidil, kepada... saya nak sokong apa yang disebut oleh Nasir tadi lah. Poin menarik Okey. Nasir iaitu apabila teknologi ini telah mengambil tempat dan bukan lagi menjadi alternatif lah, malah dah jadi pilihan kan. Maksudnya kalau tauliah itu dia ketat sebegini, maka orang akan meninggalkan masjid dan surau, malah pergi kepada alternatif pilihan yang lain, iaitu dia boleh tengok dekat YouTube. Malah sekarang ni dengan pendekatan yang lebih atraktif lah, dengan style podcastnya kan. Dia nak ceramah tu, dia cerita dulu dia punya resepi roti Arab lah, roti apa kan. Jadi lepas tu baru dengar ceramah. Banding dengan kalau di masjid, masih lagi dengan cara yang ada. Bukan tak menarik, masih ada audien. Cuma apabila impact tauliah ni, kita tak boleh nafikan bahawa dia menghadkan pendengar dan dia menghadkan kreativiti penceramah untuk mendekati masyarakat. Wallahualam. Saya serah balik pada Aidil. Okey, terima kasih. Sedikit untuk sesi pengakhiran ni, iaitu kesimpulan. 1 minit saya akan beri kesimpulan. Terima kasih kepada sahabat saya Ukasha dan juga Nasih di atas hujah-hujah yang dibentangkan. Cuma saya bersetuju sekiranya tauliah ini untuk diberikan kepada seseorang yang memang dah ada autoriti ataupun dah memang boleh mengajar agama. Tetapi saya kekal dengan pendirian saya, iaitu tauliah ini bukan untuk menyekat tapi untuk mencantikkan, mengindahkan. Cuma untuk kesimpulan ini saya akan memberi satu, iaitu walau bagaimanapun kita terpaksa akur kerana tauliah ini sudah menjadi enactment, iaitu jikalau melanggar enactment di bawah Seksyen 53, contoh di bawah undang-undang di bawah Jabatan Agama Islam Negeri 9, saya mengambil di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri 9, mengajar agama tanpa tauliah akan dikenakan enactment jenayah syariah pindaan 2019, iaitu mana-mana orang yang mengajar agama tanpa tauliah daripada jawatan kuasa tauliah, apabila disabitkan bersalah oleh Mahkamah Syariah akan dikenakan hukuman, iaitu penjara tidak melebihi 2 tahun ataupun denda tidak melebihi RM3,000, atau disabitkan kedua-dua dan berikutnya penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sebanyak RM5,000. Saya faham apa yang diberkatakan oleh sahabat saya Nasir dan juga Ukasha. Namun bagaimanapun kita terpaksa akur kerana apa? Ia telah menjadi enactment ataupun telah digazetkan. Kerana apa? Ia untuk mencantikkan, mengindahkan agama Islam ini supaya diajar oleh seseorang yang betul-betul berautoriti ataupun betul-betul mempunyai kelayakan supaya dia dipantau. Kerana apa? Tauliah ini setiap 5 tahun. Kalau dia Selangor setiap 5 tahun, maka dia akan di-renew. Jikalau ada kes ataupun ada isu melibatkan penceramah tersebut, maka tauliah boleh tarik balik serta-merta ataupun tidak disambungkan lagi. Baik, itu kesimpulan daripada saya nak bagi tahu, walau bagaimanapun kita terpaksa ikut seperti mana firman Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Kita terpaksa taat kepada pemerintah kita, iaitu
Dan konteks agama mengajar mesti ada tauliah, maka kita kena ikutlah. Kita kena akur, walau bagaimanapun, insya-Allah sama-sama kita boleh meraihkan pandangan daripada sahabat-sahabat. Wallahu a'lam. Ini 11 minit kesimpulan Lebih kurang 3 minit, Okey, terima kasih Aidil. 4 minit. Kesimpulannya saya masih dengan pendirian iaitu tauliah ini wajar direformasikan supaya ia lebih bersasar dan ia lebih berhikmah. Maknanya sesiapa sahaja yang kita kata layak dari sudut pendidikan formal, maka diberikan kebenaran secara istilahnya automatik. Tapi masih dalam kerangka undang-undang, cuma elakkan daripada menggunakan kuasa untuk menyekat aliran atau perbezaan yang berbeza tetapi masih dalam kerangka yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik. Sebagai kesimpulan, saya masih lagi merasakan tidak relevan tauliah mengajar agama dalam konteks masa kini, dan saya merasakan perlunya kepelbagaian dalam pendekatan penyampaian ilmu agama. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kita perlu memastikan setiap individu yang berkemampuan dapat menyebarkan ilmu agama tanpa terhalang oleh syarat formal tertentu. Seterusnya, saya juga mencadangkan agar kesaksamaan peluang dalam pendidikan agama tanpa mengabaikan potensi-potensi yang berharga yang mungkin terhalang oleh syarat tauliah yang tidak relevan, yang mungkin tidak mewakili sepenuhnya kecerdasan dan kefahaman agama seseorang. Untuk akhirnya, saya ingin mengajak semua pihak, sahabat-sahabat, untuk terus kita membincangkan isu-isu penting ini secara terbuka dan kritis, dan kita harus bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk memastikan kelestarian dan kemajuan pendidikan agama dalam masyarakat kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas kerjasama dan pandangan sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh end record.